Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini adalah sambungan daripada video pembelajaran kita yang lepas. Masih lagi di bab 1.4 sel elektrolisis. Okay, jadi pada video lepas kita dah bincangkan tentang 1.4.1 dan juga 1.4.2 ya. Jadi pada video kali ini cikgu nak bincangkan tentang 1.4.3 dan 1.4.4. Okay, jadi kita terus masuk kepada elektrolisis larutan aqueous. Jadi dalam larutan aqueous, selain ion daripada zat terlarut, ion hidrogen H+ dan juga ion hidroksida OH- daripada pencerahan separa air turut hadir. Jadi ingat tak lagi ya, pada video pembelajaran lepas contoh kita ada leburan. Okay. Jadi hari ini kita masuk kepada aqueous. Contoh leburan PbBr2. Okey. Okay, seterusnya contoh kat sini cikgu boleh bagi contoh. Jika larutan aqueous kita guna kuprum 2 sulfat. Okay, jadi kalau leburan bila dia pecahkan kepala juzuknya dia akan ada Pb2+ dan Br-. Okay, tapi kalau larutan aqueous dia akan pecah pada Cu2+, SO4(2-), dan dia ada H+ dan OH-. Jadi inilah contohnya ion yang bercas positif, cation. Jadi cation ni ada dua. Jadi untuk larutan aqueous dia ada pemilihan yang mana satu untuk dinyah cas di anode dan juga di cathode. Maksudnya di antara cation, dua cation dan dua anion ini salah satu akan dipilih untuk dinyah cas. Dia tak macam leburan ya. Leburan hanya ada masing-masing ada cation dan anion. Jadi cation akan pergi ke cathode, anion pergi ke anode. Tapi dalam larutan aqueous kita kena pilih. Okey, jadi faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis di larutan aqueous ada 3. Okey, yang pertama adalah nilai E0 ataupun keupayaan elektron piawai. Yang kedua adalah kepekatan larutan. Yang ketiga adalah jenis elektrod yang digunakan. Jadi kita akan bincangkan satu persatu 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous. Okey, kita pergi ke faktor yang pertama adalah nilai E0. Jadi bagaimanakah faktor pemilihan ion yang dinyah cas? Okey, untuk elektrod anode, anion dengan nilai E0 yang lebih negatif atau kurang positif dalam siri keupayaan elektrod piawai akan lebih mudah dinyah cas dan dioksidakan. Maksudnya di anode ni kita akan pilih nilai yang lebih negatif atau kurang positif. Manakala di elektrod cathode, cation dengan nilai E0 yang lebih positif atau kurang negatif dalam siri keupayaan elektrod piawai akan lebih mudah dinyah cas untuk diturunkan. Okey. Jadi maksudnya untuk di cathode kita kena cari yang lebih positif ataupun kurang negatif. Okey, jadi kamu kena rujuklah siri keupayaan elektrod piawai untuk mencari nilai E0. Okey, jadi kat sini dia kata kalau anode tu lebih negatif, maksudnya di atas-atas ni akan daripada anode lah. Anode akan dipilih daripada yang di atas-atas. Maksudnya di bawah ni cathode akan pergi ke cathode. Okey. Jadi kita kena bandingkan antara dua nilai anion ataupun cation.
Okey, dalam eksperimen ini ya, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 38 berkaitan tentang elektrolisis larutan aqueous dengan menggunakan elektrod karbon. Jadi dalam aktiviti makmal ini ya, tujuan dia adalah untuk mengkaji elektrolisis larutan aqueous kuprum 2 sulfat, okey, dan asid sulfurik cair dengan menggunakan elektrod karbon. Okey, jadi dekat sini dia akan menjalankan dua kali lah. Maksudnya yang pertama dia akan guna larutan kuprum 2 sulfat. Okey, yang kedua dia akan guna H2SO4 cair. Okey, jadi bahannya ya, dalam eksperimen ini dia akan gunakan larutan kuprum 2 sulfat. Ya, kemolaran dia 0.1 mol Dm-3 dan juga asid sulfurik 0.1 mol Dm-3 ya, maksudnya sulfurik cair lah. Okey, radas dia adalah sel elektrolisis ya, ada bateri ya, ada apa lagi? Ada elektrokarbon, lagi ada wire penyambung, okey. Ada klip wire, ada suis, ada emitter, tabung uji dan kayu uji untuk mengesahkan kehadiran gas, okey, ataupun kehadiran hasil di anode dan di kathode. Okey, seterusnya prosedur dia yang pertama, tuangkan larutan kuprum 2 sulfat 0.1 mol Dm-3 ke dalam sel elektrolisis sehingga setengah penuh. Yang kedua, isikan 2 tabung uji dengan larutan kuprum 2 sulfat CuSO4 0.1 mol Dm-3 sehingga penuh dan terlangkupkan tabung uji itu ke atas elektrod karbon dalam sel elektrolisis. Yang ketiga, sambungkan elektrod karbon kepada suis, emitter dan bateri dengan wire penyambung untuk melekatkan litar ya, seperti yang ditunjukkan dalam rajah ni. Yang keempat, hidupkan suis selama beberapa minit. Yang kelima, perhatikan dan rekod perubahan yang berlaku pada anode dan kathode. Yang keenam, lakukan ujian pengesahan pada gas yang dikumpulkan. Jadi ya, yang pertama, masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji pada anode. Yang kedua, letakkan kayu uji bernyala ke dalam tabung uji pada kathode. Okey, yang ketujuh, ulangi langkah 1 hingga 6 dengan menggunakan asid sulfurik 0.1 mol Dm-3 dan ke-8, rekodkan pemerhatian. Okey, jadi cikgu akan bincangkan yang pertama dari segi larutan kuprum 2 sulfat. Okey, jadi antara perbincangan yang boleh kita buat ya adalah nyatakan ion-ion yang hadir dalam larutan aqueous. Okey, jadi seperti yang cikgu bincang tadi ya. Jadi dalam larutan aqueous, bila dikata larutan aqueous, dia akan ada Cu2+, SO4 2-, ada H+ dan OH-. Jadi empat inilah yang kita akan atau kita akan pilih dua. Yang mana antara yang ini kita panggil sebagai cation, okey, yang anion. Jadi kita dah tahu kan bahawa cation ni akan pergi ke kathode, akan mencari kathode. Yang anion ni akan pergi ke anode. Jadi salah satu ni yang mana yang akan dipilih untuk dinyah cas. Jadi ini adalah faktor E node. Okey, jadi kita rujuk balik pada nota tadi di anode. Anion yang nilai E node dia lebih negatif atau kurang positif. Okey, jadi kita tengok di anode. Di anode kita ada SO4 dengan OH. Okey, rujuk pada mana SO4 di sini dan mana OH. Okey, OH kita ada ini di sini. SO4 ada di sini. Jadi mana yang lebih negatif? Jadi lebih negatif adalah OH lah. Okey, OH minus. SO4 nilai dia positif 2.01. Jadi OH minus adalah nilai dia lebih negatif. Jadi kita akan pilih
OH untuk dinyahcas di anode. Okey, SO4 tidak terpilih. Okey, kita tengok nota balik. Okey, di cathode, cation yang nilai lebih positif atau kurang negatif. Jadi kita boleh pilih di antara Cu2+ dan H+. Okey, kita boleh rujuk pada jadual Cu2+ dan H+. Mana yang lebih positif? Okey, Cu2+ di sini. Okey, nilai dia 0.34 dan H+ berada di berada di atas dia. Okey, 0.00. Jadi yang mana yang lebih positif? Ya, kita akan dapat bahawa Cu2+ lebih positif. Okey, jadi untuk di cathode yang dipilih adalah Cu2+. H+ tidak dapat dipilih, ya, sebab nilai Cu2+ lebih positif. Kita bincangkan yang kedua. Namakan ion-ion yang bergerak ke cathode dan anode semasa elektrolisis. Jadi inilah jawapan dia. Yang akan bergerak di cathode ada dua. Cu2+ dan H+. Cu2+ dan H+. Ini yang bergerak. Manakala di anode yang akan bergerak adalah SO4 2- dan juga OH-. Okey, ini bagi soalan A. Dia dua-dua akan bergerak. Tetapi soalan B, kenal pasti ion yang dinyahcas pada cathode dan anode dan berikan sebab kepada jawapan anda. Ya, maksudnya tadi kita bincangkan, yang akan dinyahcas di anode adalah OH-. Okey, yang akan dinyahcas di cathode Cu2+. Okey, jadi berikan sebab kepada jawapan anda. Okey, sebabnya kenapa ion Cu2+? Ion Cu2+ dipilih kerana nilai inert ion Cu2+ lebih positif berbanding inert ion H+. Okey, itu jawapan pada B. Okey, pada anode pula, kenapa OH dipilih? Jadi nilai inert bagi OH- ya kurang positif berbanding inert SO4 2-. Ya, itu jawapan bagi B. Dia punya huraian dia. Okey, C. Namakan hasil yang terbentuk pada cathode dan anode. Okey, kita tengok balik pada ni. Jadi kat sini bila di cathode Cu2+ yang dipilih untuk dinyahcas, okey, jadi dia akan membentuk kuprum. Okey, tapi bila di anode, ya, dan di anode bila OH yang dipilih untuk dinyahcas, hasil di anode kita ada oksigen. Tuliskan setengah persamaan yang berlaku di cathode dan di anode. Sebenarnya daripada setengah persamaannya yang kita boleh nampak dia punya hasil. Okey, contohnya, jadi kita tengok Cu. Cu lah di cathode. Okey, Cu2+. Jadi Cu2+ akan dipilih untuk dinyahcas. Okey, jadi cikgu akan tulis dia punya persamaan setengah bagi Cu2+. Ya. Cu2+ dia akan menerima 2 elektron dan menghasilkan Cu. Ini persamaan setengah di anode, di cathode. Ya, okey, Cu2+ di cathode. Manakala di anode, ya, persamaan setengah dia OH- menghasilkan O2 tambah H2O tambah 4 elektron. Okey, kita kena seimbangkan ni 4. Okey, jadi ini adalah persamaan setengah. Jadi hasil kita boleh nampak di sini, ya. Yang berlaku di cathode, ya, hasilnya Cu, dan pada anode hasilnya adalah gas oksigen. Okey, seterusnya terangkan bagaimana hasil pada cathode dan anode terbentuk. Sebelum ni pun cikgu dah terangkan. Kalau nak terangkan hasil
pada anode kita merujuk saja kepada persamaan setengah. Jadi di cathode kita buat persamaan setengah ni tapi dalam ayat. Ya, ayat dia ion kuprum 2 menerima 2 elektron membentuk atom kuprum. Manakala huraian bagi hasil di anode 4 ion OH- membebaskan 4 elektron untuk membentuk molekul oksigen dan air. Ya, itu bagi jawapan nombor ataupun huruf E. Okey, seterusnya tulis persamaan ion keseluruhan yang mewakili elektrolisis. Jadi, okey, macam mana nak tulis ion keseluruhan? Ya, kita kena gabungkan dua ni. Tapi sebelum tu kita tengok dulu nilai elektron. Masuk dekat anode ni, ya, nilai elektron dia ada 4. Tapi di cathode ada 2. Maksudnya kita kena samakan nilai elektron. Maksudnya semua ni kena darab dengan 2. Jadi 2 Cu akan jadi 4 elektron, akan jadi 2 Cu atom. Jadi kita gabungkan je lah, ya, hasil dan bahan, ya, ni bahan dan juga hasil. Okey, kita gabung saja. Jadi jawapan dia 2Cu2 plus tambah 4 OH- menghasilkan 2Cu tambah O2 tambah sini kena seimbang tadi, ya, cikgu tak seimbang tadi 2 ni. Okey, 2H2O. Okey, ini adalah jawapan bagi persamaan ion keseluruhan. Okey, ini adalah dalam bentuk yang proper lah, ya. Sebab mengapa di anode OH dipilih. Okey. Dan sebab di cathode mengapa Cu2 plus dipilih. Okey, ini contohnya, ya, bagaimana yang cikgu terangkan tadi, ya. Kedua-dua anion ni akan bergerak ke anode. OH- dengan SO42 plus akan bergerak ke anode. Dan juga kedua-dua cation ni H+ dan Cu2 plus akan bergerak ke cathode, tapi salah satu yang akan dipilih untuk dinyah cas. Okey, jadi pemerhatian pada anode tadi, kita dapati bahawa di anode gas oksigen terhasil. Okey, jadi pemerhatian dia, gelembung gas tidak berwarna dibebaskan pada anode yang membuktikan bahawa influence dia gas oksigen terhasil. Manakala pemerhatian di cathode tadi, ya, kita akan nampak pepejal perang ternak pada cathode. Jadi influence dia logam kuprum terbentuk. Okey, baik, ini adalah jawapan, ya, yang cikgu terangkan tadi, tapi cikgu letak dalam bentuk jadual. Okey, supaya kamu nampak lagi jelas. Sama je. Ini yang telah kita bincangkan tadi. Okey, kamu boleh tengok balik jawapan dia. Okey, seterusnya adalah syarta alir elektrolisis ratuan kuprum 2 sulfat. Okey, yang ini bagi mudah untuk jelas, ya, macam mana step dia untuk kamu dapatkan hasil dia, ataupun kamu akan tentukan satu persatu hingga kita akan dapat tindak balas apa yang berlaku. Okey, jadi yang pertama tadi kan, mula-mula kita cek ion yang hadir. Okey, ini ion semua yang hadir. Kedua, kita cek yang mana yang bergerak ke anode dan yang mana bergerak ke cathode. Ini masih bergerak dulu, dia tak dipilih lagi. Yang ketiga baru kita pilih ion yang dah dinyah cas. Okey, jadi kita kena tahu kenapa kita pilih ion tu, sebab dia. Okey, yang seterusnya boleh tulis persamaan setengah. Dan daripada persamaan setengah, kita dah akan dapat dia punya hasil. Dan juga jika kita buat tengok eksperimen, kita akan nampak pemerhatian. Okey, seterusnya
penerangan pembentukan hasil. Ingat, ini penerangan dia. Kita boleh rujuk kepada persamaan setengah. Okey, dan akhir sekali kita boleh tentukan tindak balas pada anod adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, dan pada kathod adalah tindak balas penurunan. Okey, seterusnya faktor yang kedua ialah faktor kepekatan larutan. Okey, tapi sebelum itu, untuk ni kita kembali balik. Untuk larutan kuprum 2 sulfat tadi ada dua kan? Dia gunakan larutan kuprum 2 sulfat. Yang kedua dia gunakan H2SO4 cair. Jadi tugas kamu adalah untuk mencari semua ini, tapi jika kita gunakan H2SO4 cair. Jadi kamu kena buat carta alir ni, tapi gantikan ini dengan H2SO4 cair. Okey, itu adalah tugasan bagi minggu ini. Okey, kita kembali ke faktor kepekatan larutan adalah faktor yang kedua. Jadi dalam kepekatan larutan, apakah yang faktor ini yang untuk dipilih untuk dinyah cas di anod? Jadi di anod, faktor ini hanya dipertimbangkan untuk pemilihan ion pada anod sekiranya ratuan aqueous mengandungi ion halida. Ion halida ni apa? Ion daripada kumpulan 17, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Jadi ion halida yang punya kepekatan yang lebih tinggi dalam elektrolit akan dinyacas pada anod walaupun nilai inod halida lebih positif. Jadi dalam nilai kepekatan ni, kalau kamu nampak ada halida ataupun ion halida dalam elektrolit tu, dan ion halida itu mempunyai kepekatan yang tinggi, maksudnya nilai kepekatan larutan ni pada anod kita akan pilih ion halida. Walaupun dia kata nilai inod halida ni lebih positif. Okey. Jadi yang seterusnya pada kathod, cation dengan nilai inod lebih positif atau kurang negatif dalam siri kepunyaan elektrod piawai akan lebih mudah dinyacas dan diturunkan. Jadi maksudnya di kathod ni sama je macam nilai inod di atas tadi yang sebelum ni. Cuma bagi kepekatan larutan, perbezaan dia pada inod. Okey, jadi untuk perbincangan eksperimen, kamu boleh rujuk yang ni di buku teks, di muka surat. Di muka surat 41. Kesan kepekatan ion dalam larutan terhadap pemilihan ion untuk dinyah cas. Okey, jadi tadi kita bincangkan bahawa jika mempunyai ion halida yang tinggi kepekatan dia, maksudnya faktor di anod dia akan pilih ion halida tu. Tapi kalau kurang ataupun cair ion halida dia, kita akan pilih berdasarkan nilai inod yang lebih negatif. Okey, jadi eksperimen ini tujuan dia untuk mengkaji kesan kepekatan ion dalam asid hidroklorik HCl terhadap pemilihan ion untuk dinyacas pada elektrod. Jadi hipotesis dalam eksperimen ini adalah apabila asid hidroklorik HCl 1.0 mol digunakan, maksudnya kat sini digunakan 1.0 mol, ion klorida dinyacas pada anod. Itu hipotesis dia. Dia kata kalau guna 1.0 masa pekat, kita akan nyacas ion klorida. Manakala apabila asid hidroklorik 0.0001 mol digunakan, maksud asid hidroklorik cair, ion hidroksida dinyacas pada anod. Maksud hipotesis dia kata kalau pekat dia akan pilihlah halida ni. Tapi kalau cair dia akan pilih OH-. Okey. Jadi dalam eksperimen ini pemboleh ubah dia yang dimanipulasikan ialah kepekatan asid hidroklorik. Nampak ada dua kat sini Cikgu sediakan dua supaya kamu nampak. Okey. Ini yang pertama kita gunakan 1.0, yang kedua gunakan 0.0001 mol di M-3 kepekatan dia. Okey, yang bergerak balas adalah ion yang dinyacas pada anod. Okey. Yang pemboleh ubah dimalarkan adalah asid hidroklorik.
Ya, guna asid yang sama tapi kepekatan lain. Maksudnya asid alkoholik yang sama tu dimarahkanlah. Kita dua-dua kita guna asid alkoholik. Kepekatannya yang dimanipulasikan yang berbeza. Okey, jadi bahan dia ada asid alkoholik 1.0 mol dan juga asid alkoholik 0.0001 mol DM negatif 3. Okey, jadi radas dia kamu boleh tengok kat sini kita ada sel elektrolisis, ada bateri. Ya, kita gunakan elektrod karbon, ada wayar penyambung. Seterusnya, jadi wayar penyambung ni mesti dengan klip buaya, ada Swiss, ada emitter, ada tabung uji, ada kayu uji dan juga kertas litmus biru. Okey. Seterusnya, ya, prosedur dia yang pertama tuangkan larutan asid hidroklorik HCl 1.0 mol DM negatif 3 ke dalam sel elektrolisis hingga setengah penuh. Yang kedua, isikan 2 tabung uji dengan asid hidroklorik HCl 1.0 mol DM negatif 3 sehingga penuh dan telangkupkan tabung uji itu ke atas elektrod karbon di dalam sel elektrolisis. Yang ketiga, sambungkan elektrod karbon pada Swiss, emitter, bateri dan wayar penyambung. Ya, seperti dalam rajah ni. Keempat, hidupkan Swiss untuk melengkapkan litar dan biarkan selama beberapa minit. Kelima, perhatikan dan rekodkan perubahan yang berlaku pada anod dan kathod. Keenam, kumpulkan gas yang terhasil pada anod. Yang ketujuh, lakukan ujian pengesahan pada gas yang dikumpulkan. Masukkan kertas limut biru lembab ke dalam tabung uji pada anod. Yang ke-8, ulangi langkah 1 hingga 6 dengan menggunakan asid hidroklorik 0.0001 mol DM negatif 3. Yang ke-9, lakukan ujian pengesahan pada gas yang dikumpulkan. Masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji pada anod. Dan ke-10, rekodkan pemerhatian. Okey, jadi untuk eksperimen ini, ya, soalan dia kita boleh rujuk kat sini. Okey, namakan hasil terbentuk pada anod semasa elektrolisis, terangkan jawapan anda. Okey, jadi pada 1.0 mol tadi, jika dia tengok pada anod, pemilihan dia adalah pada ion halida. Jika kepekatan dia tinggi, jadi kepekatan ke sini tinggi 1.0 mol. Jadi di anod Cl- yang akan dipilih untuk dinyahcas. Okey, bagi asid alkoholik 0.0001 mol DM3, okey, sama je kita keluarkan ada H+, ada Cl-, ada OH-. Okey, jadi pada anod yang mana yang dipilih untuk dinyahcas? Jadi pada faktor kepekatan, jika kepekatan dia cair, kita akan pilih nilai E0 yang lebih negatif. Jadi kita boleh rujuk kepada jadual Cl dan OH-. Okey, cari kat sini mana OH-. Cikgu padam semua dulu ni. Okey, Cl. Okey, Cl di sini, OH-. Okey, soalan dia yang pertama, namakan hasil yang terbentuk pada anod semasa elektrolisis dan terangkan jawapan anda. Jadi bagi asid hidroklorik, elektrolit asid hidroklorik yang pekat, ya, hasilnya adalah klorin. Ya, kenapa klorin dipilih? Kerana ion klorin dinyahcas kerana kepekatan ion Cl lebih tinggi berbanding ion OH-. Okey, jadi dua ion klorida membebaskan dua elektron membentuk molekul klorin. Jadi tadi yang pertama, tadi kan kita pilih Cl-. Jadi sebab dia kenapa? Sebab dia punya kepekatannya lebih tinggi. Jadi bagaimana untuk tuliskan persamaan setengah? Ni cara dia. 2 Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Okey, manakala di asid hidroklorik yang cair sebagai elektrolit dia, okey, sebagai contoh ini,
Okey, kita akan pilih OH minus untuk dinyah cas di anode. Jadi bila tulis persamaan setengah, okey, 4 OH minus menghasilkan O2 tambah 2 H2O tambah 4 elektron. Jadi hasil dia adalah oksigen kat sini. Jadi ion hidroksida dinyah cas kerana nilai anode ion OH minus kurang positif berbanding nilai anode ion Cl minus. Okey, jadi ini adalah huraian dia. 4 ion OH minus membebaskan 4 elektron membentuk molekul oksigen dan air. Okey, dalam eksperimen ni apakah definisi secara operasi? Okey, di jawapan dia, proses yang menghasilkan gelembung-gelembung gas pada anode apabila elektrod karbon yang disambungkan kepada bateri dicelup ke dalam asid hidroklorik. Apa yang kamu buat adalah inilah elektrod karbon yang disambungkan kepada bateri dicelup ke dalam asid hidroklorik. Apa yang kamu perhatikan? Proses menghasilkan gelembung-gelembung gas pada anode. Itu ada apa yang kamu perhatikan. Okey, itu adalah bagi definisi secara operasi. Dan soalan seterusnya, setelah elektrolisis asid hidroklorik 1.0 mol dijalankan selama 1 jam, nyatakan pemerhatian pada anode dan terangkan. Jadi jawapan dia, gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Ion hidroksida dinyah cas kerana nilai anode ion OH kurang positif berbanding nilai anode ion Cl-. Jadi 4 ion OH membebaskan 4 elektron membentuk molekul oksigen dan air. Okey, faham tak nombor 3 ni apa yang dia cuba diterangkan? Okey, dia cuba terangkan. Okey, jadi yang pertama tadi kita gunakan HCl 1.0 mol Dm -3. Jadi yang tadi kita akan di anode kita akan pilih Cl- kan untuk dinyah cas. Tapi dia kata bila dijalankan selama sejam, apa yang berlaku di anode? Jadi bila lama proses itu, ion yang dinyah cas adalah ion OH-. Kerana OH- kurang positif berbanding nilai anode Cl. Maksudnya kat situ dia dah lama berlaku tu, maksudnya kepekatan Cl ni dah kurang. Jadi kepekatan Cl dah kurang, proses tu lama, jadi dia akan pilih OH pula yang dipilih untuk dinyah cas di anode. Okey, itu maksudnya. Okey, seterusnya faktor yang ketiga adalah jenis elektrod. Jadi apakah yang berlaku di anode ataupun apakah ion yang dinyah cas di anode? Ya, faktor ini hanya dipertimbangkan untuk elektrod aktif. Contohnya kuprum atau argentum. Okey, jadi sebelum ni kita gunakan elektrod karbon. Tapi kalau kamu nampak di dalam sel elektrolisis tu ada elektrod kuprum ataupun argentum. Jadi faktor jenis elektrod adalah faktor yang harus dipilih untuk memilih ion yang dinyah cas. Jadi tiada ion yang dinyah cas dari dalam ni. Dalam faktor jenis elektrod, ion tak ada untuk dinyah cas. Okey, yang ketiga, atom logam pada anode membebaskan elektron bagi membentuk ion logam. Okey, jadi pada katot, katot sama je macam sebelum ni. Cation dengan nilai anode yang lebih positif atau kurang negatif. Dalam siri keupayaan elektrod piawai akan lebih mudah dinyah cas dan diturunkan. Okey, jadi dalam eksperimen ni, kesan jenis elektrod terhadap pemilihan ion untuk dinyah cas. Ya, hipotesis dia, apabila elektrod karbon digunakan, gelembung gas tidak berwarna dibebaskan di anode. Manakala elektrod kuprum digunakan, anode kuprum semakin menipis.
Jadi dalam eksperimen ini pembuli ubah dia sudah tentu yang dimanipulasikan adalah elektrod karbon dan elektrod kuprum. Okey, yang bergerak balas adalah pemerhatian di anod dan dimanarkan adalah larutan kuprum 2 sulfat. Jadi prosedur dia, tuangkan larutan kuprum 2 sulfat 0.5 mol di M-3 ke dalam sebuah beaker sehingga separuh penuh. Sambungkan elektrod karbon pada suis dan bateri dengan wayar penyambung. Ketiga, celupkan elektrod karbon ke dalam larutan kuprum 2 sulfat untuk melengkapkan litar. Yang keempat, perhatikan dan rekodkan perubahan yang berlaku di anod dan di kathod dalam jadual. Yang kelima, ulang langkah 1 hingga 4 menggunakan elektrod kuprum bagi menggantikan elektrod karbon. Okey, perbincangan hasil terbentuk pada anod semasa elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat dengan menggunakan elektrod karbon. Jadi pada elektrod karbon, hasil di anod adalah kuprum dan hasil di kathod adalah kuprum dan hasil di anod adalah oksigen. Okey, jadi Cu2 plus kan. Okey, cikgu nak bincangkan yang pada karbon. Jadi pada karbon dia ada Cu 2 plus dengan SO4 2 minus, ada H plus dan ada OH minus. Okey, jadi kalau digunakan elektrod karbon, dia sama je macam faktor nilai E0. Okey, jadi faktor nilai E0 bagi kathod, kita perlu pilih nilai yang lebih positif. Di anod, nilai yang lebih negatif. Jadi pada kathod, Cu2 plus nilainya lebih positif, manakala di anod OH minus adalah yang lebih negatif. Okey, jadi hasil OH minus ni adalah oksigen dan kathod adalah kuprum. Okey, manakala untuk yang B, kuprum pula yang hadir sama juga, kita ada pada anod. Kita fokus pada kuprum. Okey, seterusnya pada kuprum sama juga ada Cu2 plus yang hadir, ada H plus, ada SO4 2 minus, ada OH minus. Jadi kalau kita tengok kat sini digunakan kuprum. Jadi rujuk pada nota balik, jika kuprum digunakan pada anod, atom logam pada anod membiaskan elektron bagi membentuk ion logam. Jadi pada anod, okey, pada anod tadi, anod dua-dua ni tak dipilih. Dia kata apa? Dia kata kuprum. Okey, pada nota tadi kathod sama juga, nilai yang lebih positif. Jadi antara Cu2 plus dengan H plus, Cu2 plus lebih positif nilai je. Jadi pada anod Cu2 plus dan pada kathod pun Cu2 plus. Okey, tapi bagaimana persamaan setengah dia? Okey, pada anod tadi OH yang dipilih. Yang ni pada elektrod karbon. OH yang dipilih pada anod. Jadi soalan dia, jika persamaan setengah menunjukkan hasil di anod. Dia nak anod saja. Jadi pada karbon tadi OH minus dipilih. Jadi ini adalah persamaan bagi karbon. Jadi sama seperti nilai faktor nilai E0. Tapi di kuprum, di anod tadi kita ada OH minus dengan SO4 2 minus. Tapi dua-dua tak dipilih. Yang dipilih adalah Cu. Sebab apa? Nota tadi dia kata atom logam pada anod membebaskan elektron bagi membentuk ion logam. Jadi anod tadi dia pilih atom logam. Okey, ini bukannya ion, dia pilih atom logam Cu. Jadi sudah jawapannya, Cu menghasilkan Cu2 plus tambah 2 elektron. Itu di anod. Okey, yang tiga, apakah yang dapat diperhatikan pada warna larutan kuprum 2 sulfat apabila elektrolisis menggunakan elektrod karbon? Jadi kalau kita gunakan elektrod karbon, warna biru larutan kuprum 2 sulfat semakin pudar.
Ya, kerana kepekatan ion Cu2+ semakin berkurang dan ion Cu2+ dinyah charge membentuk atom kuprum di kathod. Manakala pada kuprum, warna biru kuprum sulfat tidak berubah kerana kepekatan ion Cu2+ tidak berubah. Kadar ion Cu2+ dinyah charge membentuk ion kuprum pada kathod adalah sama dengan kadar atom kuprum mengayon membentuk ion Cu2+ di anode. Okey, jadi kalau guna kuprum tadi, Cu akan menghasilkan 2 elektron tambah Cu2+. Okey, ni kan. Jadi kalau di anode, Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Jadi kalau kita lihat kat sini, pada kuprum, kenapa dia tak berubah? Sebab sama, nilai yang dia kata kadar pembentukan ion kuprum adalah sama. Di kathod, di anode ini, di kathod ini. Sebab itu warna dia tidak berubah. Okey, seterusnya adalah membandingkan sel kimia dan sel elektrolisis. Jadi kita boleh sel elektrolisis dan sel kimia ni dia ada persamaan dan perbandingan. Jadi antara persamaan dia adalah yang pertama, elektrod dicelup dalam elektrolit. Yang dua-dua ada elektrolit. Yang kedua, tindak balas pengoksidaan pada anode. Jadi pada anode akan mengalami tindak balas pengoksidaan, tindak balas penurunan pada kathod. Kedua-duanya di kathod akan tindak balas penurunan. Dan yang persamaan yang keempat, elektron mengalir dari anode ke kathod melalui wayar penyambung. Jadi sama je, dua-dua akan pergi daripada anode ke kathod melalui wayar penyambung. Okey, seterusnya perbezaan. Okey, perbezaan yang pertama adalah dari segi pasangan jenis logam. Okey, kalau sel elektrolisis, pasangan jenis logam dia sama. Tapi kalau sel kimia, dia pasangan logam dia berlainan jenis. Okey, untuk perubahan tenaga, sel elektrolisis tenaga elektrik kepada kimia, sel kimia tenaga kimia ke tenaga elektrik. Okey, dari segi kepekatan warna dia, warna biru ratan kuprum 2 sulfat tidak berubah. Tapi untuk sel kimia, kuprum 2 sulfat semakin pudar. Dan perbezaan keempat adalah berdasarkan yang pada sel elektrolisis, anode disambung pada terminal positif bateri dan kathod disambung kepada terminal negatif bateri. Okey, tapi di sel kimia, terminal negatif ialah anode dan terminal positif ialah kathod. Okey, itu saja video pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung akan datang dalam tajuk penyaduran dan penurunan logam. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.